Baik, kita nak mula dah. Semua sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, terima kasih kepada semua yang mai. Ada yang jauh, ada yang dekat. Ada yang jauh, ada yang dekat. Macam-macam lah belajar Queen, yang pimpinan parti-parti, wakil polis lagi. Katanya ketua balai polis nak turun bersama dengan kita pada malam ni. Mungkin lagi akan sampai. Terima kasih semua sekali kerana datang bersama lah untuk meramaikan program malam ni. Program malam ni dia sebelum pergi pada program pada pengisian, suka saya nak kita nak cerita sikit tentang program, tentang diskusi jalanan ni. Kita di bawah kelolaan Sekolah Pemikir Jalanan. Kita punya persatuan, tim kita Sekolah Pemikir Jalanan, bermula daripada tahun 2011. Tahun daripada mula 2011 dulu lagi kita mula bertapak di Perlis. Kita mula di sana, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Dan sekarang kita lebarkan sayap di Kuala Ketir pula. Konsep kita punya Sekolah Pemikir Jalanan ni lebih kepada kita nak pencerahan. Kita nak pencerahan dan kita nak berdiskusi, bukan atas emosi. Kita tak mau emosi. Kalau kita nak masuk dalam diskusi yang sebelum ni dia parti-parti dan sebagainya, bila masuk dalam diskusi kita bersifat kita nak ilmu dalam kelas kan. Kita nak ilmu dan kita nak buat perbandingan kan. Dan dalam ni kita jadi badan bebas, bukan berpihak pada mana-mana pihak. Kemudian bentang kawan ni cerita pasal ni, kawan ni tak setuju, tak ada masalah. Kawan ni nak setuju, kawan tak setuju, tak ada masalah. Dan kemudian di hujung program kita tidak ada paksaan langsung. Tidak ada paksaan. Mesti kena ikut aku. Mesti kena ikut keputusan ni, mesti kena ikut keputusan ni, tak ada. Itu bukan konsep kita. Dan apa yang kita buat, kita akan panggil panel-panel dia bentang. Mungkin dia seorang panel dia setuju, seorang panel tak setuju, mungkin dua-dua bersetuju, wallahu alam. Kan? Mungkin panel bersetuju, penonton tak bersetuju, terpulang kan. Dan di hujungnya tu kita tak ada keputusan, kita tak ada kesimpulan, dia mesti kena bersetuju dengan panel-panel. Di hujung-hujung para peserta, para yang semua sekali yang hadir terpulang untuk buat keputusan. Sama ada apa dia rasa dia fakta dia sebelum ni mungkin lebih tepat kan. Itu terpulang. Dia nak pegang yang satu. Wallahu alam. Sebab tu kita terbuka bukan terhad kan kepada parti-parti tertentu. Parti mana pun boleh kan. Kalau kata di luar sana, PAS juga mana dia bercanggah, dalam ni boleh main duduk sekali. Di luar sana UMNO dengan Bersatu ni bercanggah, dalam ni boleh main duduk sekali. Mana tahu ada ahli UMNO, ahli PAS, ahli UMNO, semua main duduk sekali. Kita berbincang atas dasar ilmu dan fakta. Kita tak tepi sat tentang emosi ke apa semua tu, tentang tok guru aku kata macam ni ke, apa menteri kata aku ni mesti kena ikut ke, tak tepi sat. Yang penting kita ambil yang mana fakta lebih tepat. Itu konsep yang SPJ, Sekolah Pemikir Jalanan atau SPJ buatlah sebelum ni. Dan kita ada banyak dah, setiap bulan lebih kurang sekali kita buat diskusi. Kat sini pun Kuala Ketir pun sebelum ni kita dah buat dah. Tapi celah siluk kan. Ini yang kali kedua. Yang kali pertama itu pasal mahasiswa, manjakan mahasiswa. Kali ini tentang ISIS. InsyaAllah kalau ada support pada kawan-kawan, kita ada kekuatan, kita boleh sambung lagi untuk bulan-bulan akan datang. Kita boleh buatlah setiap bulan sekali kan. Dan orang tanya pasal apa tak pergi buat dekat Dewan apa-apa sikit ni, panas lah apa semua kan. Dah lah tajuk panas, tempat pun panas kan. Memang konsep kita tak ada yang jalanan tu kan. Jalanan, diskusi jalanan, Sekolah Pemikir Jalanan. Kita memang sengaja nak buat tempat-tempat macam ni kan. Kalau boleh kita nak duduk tepi-tepi padang apa-apa kan, kita main bincang kan. Memang konsep kita macam tu. Kita tak mau formal. Sebab apa kita pilih konsep macam tu? Sebab kita nak tuan-tuan semua sekali ni yang main ni, walaupun duduk hujung ke, yang walaupun duduk belakang-belakang, boleh bagi pandangan kan.
Sagi ni, saya cerita sikit tentang perjalanan kita punya pembentangan Sagi. Saya akan minta panel yang pertama bentang, bagi pandangan, kemudian panel yang kedua sambung. Kemudian dalam celah-celah tu, siapa-siapa saja walaupun duduk belakang ke apa-apa boleh selit. Saya rasa tak bukan Ustaz. Saya tak setuju. Saya setuju. Pandangan saya, tambahan saya, apa-apa komentar saya boleh. Dan semasa pembentangan tak ada masalah apa-apa. Apatah lagi yang sesi yang di ujung-ujung, lagilah kita sembang-sembang kan. Semua boleh masuk bagi info kan. Tak ada masalah. Semua ahli yang hadir daripada Kuala Putih ni semua open lah. Open ya. Kita terbuka. Baik. Itu sahaja berkenaan dengan SPJ, Sekolah Pemikir Jalanan. Kemudian kita akan kita malam ni kita buat tentang ISIS, penilaian semula kan. Kita tengok hari ni banyak isu, banyak cerita pasal di daerah Balik ni. Saat tangkapan depan, saat tangkapan belakang ni, kita pun nak tahu apa ISIS ni. Ada yang tak tahu, ada yang tahu kan, ada yang takut kan. Dengar kata jangan cerita ISIS ni. Macam jangan cerita 2.6 bilion dah. Macam kan. Jangan sembang kan. Takut. Takut saya ada orang perhati, ada apa, memang kan polis memang sangat perhati serius bagaimana ni. Kan. Jadi pasal apa ni? Pasal apa kalut sangat. Jadi kita bawa isu tu, kita bawa pada perbincangan. Apa sebenarnya ni? Betul ke IC ni? Apa yang tak betul dah? Apa kesan dia kalau kita sebarkan ataupun IC ni berkembang di Malaysia. Baik, hari ini kita tampilkan dua orang panel. Yang pertama Ustaz Wanji daripada KL datang, Sekolah Pemikiran Syatibi. Ya Ustaz. Dan juga seorang lagi kawan kita, saudara Anwar Majdi. Ustaz Anwar sebelum ni pernah belajar di Syria. Sebelum masa kebangkitan kemunculan ISIS di Syria. Dia berada di zaman palihan sebelum kebangkitan ISIS dan juga selepas kebangkitan ISIS tu kan. Jadi lagi dia akan cerita sikit pengalaman dia live kena kan. Ni maklumat first hand. Kadang-kadang kita tengok dalam Facebook lah apa benda macam-macam orang komen. Baca komen orang ni macam ni, baca komen orang ni macam ni. Lalu kita tengok orang yang ada kat sana. Apa pandangan dia Pak? Kita minta macam tu lagi. Dan yang kemungkinan kalau ada kita dah jemput Ketua Balai Polis Bali untuk bersama dengan kita. Kalau dia ada kita akan minta dia beri komentar. Mungkin dia boleh bentangkan fakta dan sebagainya, apa pandangan di pihak kerajaan dan sebagainya tentang ISIS yang berlaku sekarang. Baik, untuk itu kita boleh mula lah. Jadi saya jadi anda kita mulakan perbincangan kita sebab pada Ustaz Wanji untuk cerita sikit apa tentang ISIS dan sebagainya, apa latar belakang dan sebagainya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perbincangan kita ni berkenaan dengan ISIS. ISIS ni apa benda Okeylah macam ni lah. Ana akan cerita style sambil-sambil kita makan, minum teh macam tu Dia ISIS ni, dia adalah reaksi daripada pergolakan yang berlaku di Syria. Itu awal lah sebenarnya. ISIS ni tak pernah timbul kecuali apa yang berlaku di Syria apabila ada orang tengok berlaku bunuh-membunuh. Cuma ada sebilangan orang kita mengatakan dia ada kaitan dengan Syiah, dengan Sunni Tapi Ana secara peribadi, Ana tak menganggap benda ni ada kaitan dengan Sunni Syiah. Walaupun ramai lah dekat Malaysia ni buat analisa mengatakan benda ni berkaitan dengan Sunni dan Syiah. Ana menganggap bahawasanya perbalahan yang berlaku di Syria ni adalah isu kuasa besar. Sebab sebelum berlaku apa yang berlaku di Homs di Syria, sebelum tu ada problem besar, iaitu apabila ada pelabur-pelabur yang melabur dekat negara sosialis. Syria ni antara negara sosialis kalau ada orang kata Syria ni sebuah negara Syiah, tak tepat. Sebab Syiah ni dia tidak ada konsep wakaf. Syiah ni dia ada humus. Tapi dekat Syria dia ada kementerian wakaf. Kan? Dia ada wizarah wakaf. Wakaf ni tak ada dalam Syiah.
Jadi kalau Syria tu dikatakan sebagai negeri Syiah, dekat bertempat. Kalau lah dia negara Syiah, sudah pasti dia ada kementerian humus. Tapi dekat Syria tak ada kementerian humus, dia ada kementerian wakaf. Wakaf ni hanya ada dalam Sunni je, dekat Ahli Sunnah wal Jamaah. Lepas tu Assad tu sendiri, dia sendiri ni bukan pengamal Syiah. Dia ni orang macam kita tak sembahyang macam tu lah. Kita orang Sunni tapi tak sembahyang macam tu kan. Dia memanglah mungkin dia Syiah, dari Syiah Alawi tapi macam Najib macam Najib lebih kurang kan. Dia Sunni tapi rebat duit lah. Apakah Sunni tu ada rebat duit? Soalan kan. Jadi itulah yang dikatakan Assad. Bahkan ada tentera-tentera Assad yang mempertahankan Assad ni, boleh dikatakan lebih 70% adalah orang Sunni. Jadi kalau kita nak kata sebab pergaduhan Sunni Syiah ni tak bertepat. Tapi apa pergaduhan di sana bila kita semak-semak, sebenarnya kebalahan di sana ni ada kaitan dengan pelabur. Kita kena ingat dia ada negara sosialis, negara kapitalis. Kenapa bila berlaku polemik di Syria, ada negara-negara tertentu yang mempertahankan Syria, antaranya adalah negara-negara sosialis macam China, Rusia, Iran. Iran ni sebab dia Syiah, jadi kita pun nampak orang Syiah punya isu kan. Sebenarnya bukan isu Syiah, dia isu dia sebab pengamalan ekonomi yang diamalkan oleh Iran itu adalah sosialis. Tapi yang tak bersetuju tu yang mana? Lalu yang pro kapitalis. Jadi apabila pelabur yang selama ni pergi dekat negara kapitalis, tiba-tiba dah lari pergi ke negara sosialis, sebagai orang yang sebuah negara yang didatang pelabur dia lari, dia akan fikir nak bagi pelabur datang balik. Makanya dicetuskan isu-isu yang boleh menutup kelemahan ataupun kejahatan yang mereka lakukan. Syria pun ada sejarah lama tentang zaman sebelum bapa kepada Assad, Bashar Assad, Hafiz Assad tu kan. Dalam kerajaan ni pun ada isu lama, iaitu pergaduhan antara orang Sunni dan Syiah. Tapi tak adalah ketara yang dilihat pada hari inilah. Makanya dicetuskan tajuk Sunni Syiah. Sebenarnya bukan isu tajuk Sunni Syiah. Isu Sunni Syiah ni adalah satu isu yang dicetuskan untuk melahirkan perbalahan, menyebabkan pelabur yang mari melabur dekat negara Syria tu akan lari, takkan duduk kat dalam Syria, pergi melabur negara lain balik lah kan. Ini adalah game politik, dia adalah game ekonomi sebenarnya. Anda misal contoh anda belajar Pakistan dulu. Masa anda belajar Pakistan ada satu kejadian, awak contoh yang mudah kita nak faham. Masa anda Pakistan, satu hari anda keluar pergi kelas. Anda nampak pada hari yang pertama tu ada satu surat khabar keluar, tajuk dia lah Rasuah Nawaz Sharif. Nawaz Sharif ki rasuah tajuk surat khabar. Jadi bila sebut Rasuah Nawaz Sharif, rupa-rupa anda beli surat khabar tu, dalam surat khabar tu dia menceritakan tentang Rasuah Nawaz Sharif terlalu detail kan, dekat dalam negara, luar negara, rasuah dia teruk sangat lah. Jadi hari kedua anda pergi kelas seperti biasa. Hari kedua lain sikit tau. Dia dah nampak ada truk polis, truk askar, ramai sangat dekat bandar Karachi pada masa tu. Rupa-rupa pada hari tu ada satu majlis Syiah, orang Syiah sembahyang subuh, seramai 8 orang, datang seseorang yang tidak dikenali, dia telah tembak semua orang yang sembahyang. Orang Syiah mati. Jadi bila orang Syiah mati, orang Syiah menuduh ini kerja orang Sunni, menyebabkan Sunni Syiah tu bergaduh. Dia bergaduh tu sampai satu tahap cerita Nawaz Sharif tu dah tenggelam. Nawaz Sharif isu tu tenggelam. Bila tenggelam isu Nawaz Sharif, orang bincang Sunni Syiah. Masa bincang tu sampai berlaku bunuh-membunuh antara satu yang lain. Bahkan ada ulama Sunni kena bunuh dan ada ulama Syiah kena bunuh. Anda ingat pada masa tu antara ulama Sunni yang kena bunuh ni Guru Anas ni lah, Maulana Nizamuddin. Dia antara yang dibunuh pada masa tu dengan pergaduhan Sunni Syiah. Cuma dalam setahun, 2 tahun kemudian, masa tu Pervez Musharraf dia guling Nawaz Sharif. Bila guling, berlakulah sesatan terhadap pembunuhan di Masjid Syiah. Rupa-rupa yang bunuh tu bukan orang Sunni, yang bunuh adalah orang Nawaz Sharif. Maksudnya macam mana game politik dimainkan untuk nak tutup kelemahan dengan timbulkan isu Sunni dan Syiah. Dia bukan induk bagi isu, dia adalah isu timpilan untuk menutup kelemahan. Faham Jadi benda yang sama berlaku di Syria. Sebab tu anda secara peribadi, anda tak anggap ini isu Sunni Syiah. Dia adalah isu game politik yang dimain oleh penguasa. Sama ada penguasa itu dalam kerajaan atau penguasa itu adalah kuasa besar. Right. Jadi apabila timbul masalah pembunuhan, jadi kita tengok ada orang ni dia react tau. Sebab cara pembunuhan yang berlaku pada rakyat Syria ni agak sadis. Macam contoh ada yang dikeluarkan dari YouTube. Anda tak tahu situasi yang sebenar. Orang di Syria tahulah, anda tak tahu. Kita tengok ke YouTube kan. Tengok kat Facebook. Ada orang tu mayat, dia hidup ikat tali. Lepas tu tali ujung tu dekat kereta tu jalan. Dia lari-lari, dia tak larat, dia jatuh. Lepas tu saya dah sampai dia mati.
Kan ada dalam YouTube tu. Jadi benda ni dia jadi orang macam kita tengok je ada implikasi perasaan. Geramnya besar. Jadi bila geram, lepas tu tajuk pula ini semua kerja orang Syiah dan orang Malaysia ni pun dia ada semangat anti Syiah. Betul tak? Makanya tidak heran apabila ada perangai itu menyebabkan kita ni boleh ada sebilangan orang kita ni boleh terlibat pergi kepada mempertahankan rakyat Syria. Kononnya. Jadi sebab atas kecilnya ada isu di situ adalah anti kepada Syiah. Maksudnya kecil. Maksud dia okeylah berlakulah usaha untuk melawan. Yang pergi melawan tu bukan berlaku di kalangan orang-orang dekat di Syria je. Sebenarnya orang luar pun datang. Ingat Nakah antara dua negara segi peratus antara Malaysia dengan Indonesia, peratus Malaysia lagi tinggi yang pergi terlibat dengan ISIS berbanding Indonesia. Kenapa nanti nak cerita kemudian lah. Kenapa? Tapi maksudnya dia react daripada isu-isu sebegini. Cumanya bila dia orang pergi tu kita kena ingat gerakan yang dikatakan jihad itu sebenarnya bukan baru. Dia dah ada sebelum ni. Kita tahu ada sejarah di Afghanistan dipanggil zaman sebelum Taliban, Soviet Union. Orang daripada Soviet Union yang pergi berjihad lawan Soviet Union di Afghanistan tu, dia ada pengaruh di negara lain pula, antaranya Bosnia. Ingat Lepas tu dia ada pengaruh di Ambon, di Indonesia. Betul kan? Lepas tu dia ada pengaruh kat mana lagi? Dekat Chechnya. Ini antara pengaruh-pengaruh jihad. Lepas tu dalam pengaruh jihad itu, diorang ni ada satu semangat. Semangat dia adalah konsep negara Islam. Bersih dia orang lah. Kita buat negara Islam, bersih dia orang. Jadi atas semangat itu, tiba-tiba bila berlaku dekat Syria, mereka mengambil peluang itu untuk membuat bentuk negara Islam dalam bersih itu di Syria. Loh, faham? Dia adalah rentetan daripada lama, maka dia orang buat. Cuma persoalan dia, apa problem besar pada keterlibatan terhadap ISIS? Keterlibatan kepada ISIS ni, nombor satu, dia adalah, yang pertama adalah semangat nak buat negara Islam. Itu nombor satu. Kita kena beza konsep negara Islam yang ISIS buat dengan konsep negara Islam yang dibincang oleh sekolah-sekolah Muslim. Dia lain ramai orang mengatakan Taliban itu buat negara Islam. Maksud Taliban pemerintah. Tapi persoalan dia, betul ke itu adalah konsep negara Islam yang berjaya? Dan banyak orang yang mempertahankan konsep negara Islam menganggap bahawasanya apa yang dibuat oleh Taliban itulah konsep negara Islam yang gagal. Ramai mengatakan sebegitu. Sekolah Islam ramai, antara yang kata itu Qaradawi. Ustaz Al-Qaradawi antara orang yang mengatakan Taliban membina sebuah negara atas nama Islam, negara Islam tapi gagal. Bukan satulah, bakal ramai. Alright. Jadi dia ada debate negara Islam dalam kerangka sekolah, debate yang agak akademik, intelektual dan boleh diterima pakai. Tapi kita tak boleh nafikan ada orang membahaskan konsep negara Islam melahirkan satu tafsiran yang agak ekstrim. Itu kita kena clear awal itu perbezaan dia. Okey, kenapa benda ni boleh berlaku? Kenapa boleh berlaku? Alright. Kalau kita pergi ghostan awal pada zaman sahabat, zaman Rasulullah, sebenarnya teori yang dikatakan konsep negara Islam ni permulanya bukan datang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Idea bagi konsep negara Islam ni adalah permulanya daripada Syiah asalnya. Sebab Syiah ada konsep imamah. Dia bila dia baca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut tentang zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilantik sebagai imam. Kan? Wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Al-Quran tu kan. Ibrahim alaihissalam kan dia pernah doa, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Al-Quran. Allah SWT ada sebut Ibrahim alaihissalam ni Allah Ta'ala nak bagi imam kepada Nabi Ibrahim. Berarti Ibrahim tanya, macam mana zuriat aku? Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tidak akan bagi imam itu kepada orang-orang yang zalim. Jadi Ibrahim AS, tafsiran orang Sunni yang dikatakan zuriat Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Syiah mengatakan tafsiran bagi zuriat Ibrahim itu bukan Nabi Muhammad je, bahkan sampai kiamat Imam Mahdi. Dan konsep dia. Dan di situ timbul konsep imamah. Jadi bila ada imamah, konsep imam pemerintah yang dikatakan daripada zuriat Nabi Ibrahim AS yang dikatakan Ahlul Bait, di situlah kembang pemikiran yang dinamakan sebagai hakimiyah lillah. Pemerintah mesti berasaskan kepada hukum Allah. Betul tak? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, zalimun, fasikun kan. Okey. Itu Syiah punya debate. Lepas tu habis situ tak, dia ada sambungan lain. Sebab ada pergaulan politik namanya golongan Khawarij. Kan? Khawarij dia punya prinsip adalah dia kata kita mesti menolak Ali dan Muawiyah.
bahkan mengkafirkan kedua tokoh ni. Ini berlaku dalam pemahaman orang-orang Khawarij dikafirkan sahabat-sahabat Nabi ni. Sebab problem besar pada isu tahkim, majlis tahkim. Bila dua nak gabung, cerita panjang tu kena baca lah. Okey, jadi ni mereka menggunakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun itu. Mereka menggunakan alasan itu untuk mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Muawiyah. Nampak Jadi problem yang berlaku pada Khawarij. Tapi basic idea tu apa dia? Hakimiah lillah, untuk membina satu kerajaan yang berasaskan pada hukum Allah. Ini berbeza dalam tafsiran Sunni. Sunni melihat ayat itu dalam pelbagai tafsiran. Kalau tengok contoh macam Imam Ibn Katsir, dia ada quote beberapa pandangan-pandangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tentang masuk amal lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kafirun itu apa? Apakah kafir itu bermaksud keluar daripada Islam, ataupun kafir di situ adalah orang yang melakukan dosa besar? Sebab dalam Quran dan hadis banyak ayat yang guna kalimah kafir tapi tidak merujuk pada keluar agama. Tapi kafir itu merujuk kepada orang yang melakukan dosa besar. Contoh, al-ahdu bainana wa bainal kafir as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim Nabi SAW kata, perbezaan di antara kita dengan orang kafir adalah semayang. Barang siapa meninggalkan semayang maka dia kafir. Okey, soalan orang tak semayang kafir keluar agama tak? Tak, kan? Dia berdosa besar. Dalam hadis Nabi kata sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Celaan sesama orang Islam itu adalah fasik, tetapi peperangan sesama mereka itulah kufur. Betul kan? Kalimah kufur, tapi kufur itu bukan kata keluar agama. Tak. Kufur di sini dosa besar. Dan ayat lain dalam Quran, Allah Ta'ala kata wa isqala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min samarat minas samarat man amana billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma taruhu ila 'adab, sampai ayat Quran. Allah Ta'ala kata cerita Ibrahim AS dia berdoa dengan Allah, jadikan bumi ini aman. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu, rezekikan kepada ahli Mekah minas samarat, daripada buah-buahan. Siapa ahli Mekah tu? Man amana billahi wal yawmil akhir, mereka beriman dengan Allah hari akhirat. Maksudnya ahli Mekah mesti beriman. Tapi apa sambungan ayat? Allah Ta'ala kata qala wa man kafara, berkata Allah Ta'ala barang siapa yang kufur. Ahli Mekah ada yang kufur dalam ayat tu. Tapi apa makna kafir di situ? Sedangkan Allah Ta'ala kata kufur tu orang ahli Mekah tu beriman. Kufur di sini adalah orang yang melakukan dosa-dosa yang besar. Maksudnya dalam Quran, dalam hadis ada kalimah kufur bukan bermaksud keluar agama. Kufur di sini pelaku dosa besar. Jadi bila orang Sunni menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, bukan bermaksud kafir keluar agama. Dia tak mesti maksud lagu tu. Ada pula tafsiran lain. Contoh macam kalau tak silap mana Tabari, dia menafsirkan ayat itu adalah khusus untuk ahlul kitab sahaja. Sebab ayat sebelum tu, dia kalau orang belajar ilmu tafsirkan, dia akan belajar satu teori, dia panggil teori siyaqul ayat. Maksudnya menafsirkan ayat kena tengok ayat awal, tengok ayat akhir, kaitan ayat Jadi dalam siyaqul ayat itu dipamerkan tentang bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel. Wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi, itu ayat dia. Kami telah mewajibkan kepada orang Bani Israel itu nyawa dengan nyawa. Itu hukum. Tiba-tiba wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak berhukum hukum Allah, merujuk pada ahli kitab, bukan merujuk pada orang Islam. Faham tak? Ini tafsiran Sunni. Okey, kalau nak tafsirkan untuk orang Islam juga, kafir di situ bukan masuk keluar agama. Kafir di sini masuk melakukan dosa besar. Tapi berbeza dengan orang Khawarij. Khawarij menafsirkan yang dikatakan kafir itu kafir keluar agama. Dan daripada pemikiran itulah dia mengkafirkan Ali, dia mengkafirkan Muawiyah. Ini perbezaan metodologi dalam menafsirkan ayat itu dalam tiga aliran, Sunni, Syiah dan satu lagi Khawarij. Jadi pemikiran politik negara Islam itu formulanya adalah dua. Sunni tak. Sunni dia bukan lahir daripada perbalang politik. Sunni dia lahir daripada perdebatan ilmu, pergaduhan di antara aliran Al-Hasan Al-Basri dengan Mu'tazilah. Di sana dia berdebat datang aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Hanabilah Ahmad bin Hanbal. Lepas tu datang pula satu aliran iaitu Asy'ariyah, kan? Lepas tu kembang pula dibuat oleh Ibn Taymiyah dan macam-macam lagi berkembang. Jadi debate tentang konsep hakimiah kepolitikan Islam ini, kita kena ingat dia bukan bermula daripada fikrah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia adalah bermula daripada dua fikrah, iaitu fikrah Syiah dan juga Khawarij. Okey, Syiah dia ada fikrah yang dikatakan hakimiah, tetapi dia orang tidak pergi kepada terorisme keras, tak. Yang bawa pada keras itu adalah Khawarij. Dan kita kena ingat
dalam sejarah Islam ada orang Sunni yang kemudian ya menafsirkan hakimiyah dalam kerangka yang lagi luas, antaranya dalam Maulid. Dia telah menyatakan yang dikatakan hakimiyah itu bukan semata-mata berpolitikan tapi melibat juga dengan undang-undang. Faham? Ini Maududi semua video ni dikembangkan oleh banyak tokoh lah. Okey, perkembangan tu tak ada masalah lagi. Cumanya ada orang salah tafsir dalam maksud hakimiyah, melahirkan satu fikrah yang dikatakan wajib membuat negara Islam bentuk mereka, dan siapa yang tak setuju kafir. Dan bila tak setuju kafir, orang tu halal darah, boleh dibunuh. Di situlah yang kita kata base bagi idea yang namakan sebagai idea ISIS di sana. Jadi anda tak nak cerita segi macam mana pergerakan ISIS tu boleh berlaku. Yang kita nak sebut inilah fikrah asal. Jadi kalau nak hadapi benda ni, kita kena clearkan fikrah ni dulu. Clear konsep negara Islam yang sebenarnya bagaimana. Faham? Konsep negara Islam yang ISIS tu bagaimana. Yang ni kita tolak, yang ni kita kena terima. Contohlah kan, hakimiyah Ahli Sunnah wal Jamaah ni macam mana. Hakimiyah yang ISIS buat ni, dia dah ada pengaruh campuran di antara Sunni dan juga ambil daripada Khawarij. Faham? Dia ambil, dia pengaruh sikit. Last kali dia jadikan satu kepercayaan yang diamalkan. Jadi kalau kita tengok sudut tu, problem besar adalah konsep hakimiyah yang tak jelas. Dan apabila ada orang Islam yang naif dalam mengamalkan agama, apabila mereka melihat ada orang yang terus membaca Al-Quran, dia orang tu pakai. Padahal ayat Quran itu pula ada pendetilan lagi, penjelasan lagi daripada sudut sekolah-sekolah Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah untuk memastikan bahawasanya tafsiran ayat itu tidak boleh memberi implikasi kepada keganasan. Itu sebenarnya lah. Mungkin itu permulaan bagi pandangan Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Besar dan berat. Kalau boleh, siapa yang nak ada order tu boleh order, tak ada masalah. Cuma ya bayar sendiri. Siapa yang nak makan kan tak ada masalah apa. Cuma boleh bayar sendiri lah. Baik Ustaz, menarik. So kita pergi kepada Anwar yang ada direct dengan di sana sebelum dan selepas. Mungkin dia boleh kongsi pengalaman dia di sana lah, tentang ISIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Shallallahu wa sallaman ala sayyidina Muhammad wa ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jalanan. Jadi Ustaz Wadi dah terang secara panjang lebar mengenai ISIS. Dia punya takrifan dia sebenarnya adalah dalam bahasa Arab Tanzim Daulah Iraq Masyam, iaitu pembentukan negara Islam di Iraq dan juga Syam. Dan dia punya cara perasmian dia unik Ustaz. 1 Ramadan pada tahun 2014 bersamaan dengan 9 Jun 2014 cara dia umumkan pembentukan negara tu sangat unik. Dia tolak sempadan di antara Syria dengan Iraq. Dia ratakan sempadan tu, kemudian dia umum. Dia umum di mana? Di atas dia tolak Arab. Itu dia punya Style kampung, style dia tu. Jadi kita nampak cara dia umum tu pun dah membawa kepada pembawakan dia tu dah membawa kepada satu benda yang kita nampak tak boleh terima orang tak kan. Di atas itu jadi saya kalau mengikut kepada bahasan yang lebih detail, saya tak berhasrat nak kacau lah. Orang panggil apa, lingkungan yang tak kaji. Jadi cuma mungkin apa yang saya boleh share adalah daripada sudut kacamata saya sebagai orang yang pernah duduk di sana. Saya duduk di sana pada sampai pada Disember 2006 dan balik pada Julai 2012. Maknanya saya pernah duduk 4 tahun dalam keadaan aman dan 2 tahun dalam keadaan revolusi. Jadi pada tahun 2011 saya pernah dihantar sekali evakuasi oleh kerajaan Malaysia dan kemudian saya pergi balik. Lepas 3 bulan saya pergi pula. Jadi kita
nampak secara real lah macam mana benda itu berlaku. Jadi saya bersetuju macam Ustaz kata tadi, di Syria apa yang kita tahu dia bukan satu isu mengenai Syiah dan Sunni saja, tapi dia ada sedikit kita kata apa unsur tu. Kejatuhan satu negara ni dia tak jadi dengan satu sebab, dia ada banyak sebab. Kalau kata kita mengikut kepada sejarah Syria itu sendiri, pada tahun 1920-an Perancis dia pernah menjajah Syria. Perancis dan juga pada ketika itu pakatan-pakatan daripada barat dalam usaha untuk menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah ni. Jadi Syria ni dia dipecah-pecahkan. Syah, asalnya nama Syah. Kemudian dipecahkan dari Jordan, jadi Lebanon, Palestin dan Syria. Semua sebenarnya satu. Macam kita kata polis Pulau Pinang. Tapi sebab kena tipu kan, dia jadi pecah. Tambah dengan perangai Arab yang kokoh lah pada ketika tu kan, nak menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah. Jadi pada ketika tu, pada Perancis dia menjajah di Syria pada tahun 1920-an, Syiah Alawiyah ni dia adalah satu kelompok yang minoriti di Syria, dan diorang tinggal di Latakia ataupun Latakia. Jadi kerja diorang pada ketika itu adalah berkhidmat sebagai SB kepada kerajaan Perancis. Dan lebih kurang 1926 dia orang dapat mandat untuk membentuk negara otonomi. Wilayah Latakia itu diberi kemerdekaan oleh Perancis khusus untuk diperintah Syiah Nusayriyyah. Dan selepas pada tu, 2-3 tahun selepas pada tu, Syria dapat kemerdekaan. Dan negara ni dilupuskan. Negara ni dilupuskan, dimasukkan balik sebahagian daripada Syria. Dan di situ dia bermula ada sedikit dendam. Dia ada sedikit dendam lah, kita tak kata dia berterusan macam tu. Dan Syiah Alawiyah ni sebenarnya adalah kelompok yang paling miskin di Syria. Dan untuk pengetahuan kita, kelompok Syiah Nusayriyyah Alawiyah ni sebenarnya dia tidak ada kena-mengena dengan Syiah di Iraq. Bahkan mungkin kalau kita tengok, kita kaji, Syiah Nusayriyyah dan Alawiyah ni dianggap murtad dan tak ada kena-mengena langsung dengan Syiah Iran. Jadi itu satu benda yang kita kena tahu. Dan macam Ustaz cakap tadi, Iran dia support bukan atas dasar Syiah, tapi atas dasar sosialis. Jadi macam mana yang kita tahu, memang Syria ni sebenarnya dia adalah satu negara yang sekutu sosialis. Lepas daripada 1960-an tu, Parti Baas dia mula menguasai Syria. Okey, baik. Jadi timbul persoalan di sini, adakah penuhnya kita boleh menolak 100% pertempuran yang berlaku di Syria ni Sunni ataupun Syiah? Tapi ada benda yang saya bersetuju dengan Ustaz Waji, dan ada mungkin saya tak apa nak sibuk lah mengikut pada apa yang saya kita amati lah di sana. Secara yang besarnya macam tu lah, maknanya dia diprovokkan. Tetapi dalam masa yang sama, yang ditembak mati itu ramainya adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan uniknya di Syria ni, sebenarnya kelompok Alawiyah ni adalah 15% saja. 15%. Dan kami yang masa duduk di Syria ni pun, kita pun tak tahu apa tanda orang tu dia Syiah Alawiyah ni. Kita nak tahu, orang malu nak ngaku UMNO lah ni kan. Dia jadi macam tu. Malu kan. Kalau kita aku Syiah ni, orang tengok dia macam syaitan. Ini syaitan ni. Tak ada. Orang tak ngaku syaitan. Tapi mungkin di sama-sama kelompok Arab ni dia orang tahu. Pasal apa? Pasal Syiah Alawiyah ni dia ada nama keturunan, sandangan dia Al-Haidar contoh dia. Orang tahu ini Haidar, Mahmud Haidar. Mana Haidar ni kemungkinan dia ada susul galur dia dengan Syiah Alawiyah. Bashar al-Assad dan keluarga dia ni pun daripada Latakia. Datuk dia Sulaiman al-Assad antara orang yang bagi kerjasama dengan Perancis, yang terlibat dalam perjanjian
untuk mendapat wilayah autonomi. Jadi dia berusaha ke arah tu. Dan macam mana yang kita tahu, walaupun dia ada daripada pertempuran yang mungkin ada unsur kelompok, dan dia juga ada unsur ideologi, macam tadi saya beritahu, kapitalis dan juga sosialis. Jadi sosialis, macam saya duduk di 2011 pada ketika tu, kita dan tengok macam mana dia start mula. Mula-mulanya terpengaruh, tapi isu dia bukan isu terpengaruh pada Arab Spring, sebab Bashar Assad ni dia ada pengaruh yang cukup kuat di dalam Syria. Kalau macam Ustaz pernah duduk di Mesir, kita akan tahu macam mana di negara Arab, terutamanya yang negara sosialis, yang berhaluan sosialis ni, dia orang akan pasang spy cukup banyak. Sebab dia adalah negara yang berasaskan ketenteraan. Dia bukan demokrasi. Dia lebih kepada otoritarian. Jadi dia akan pasang banyak SB. Yang saya akan jadi takut untuk bercakap mengenai politik. Tapi kita kata walaupun daripada sudut pandang sosialis tu mungkin dia kejam daripada sudut pemerintahan dia, tapi dia ada kebaikan dia yang kita nampak. Contoh dia, dasar-dasar penswastaan tu tak ada dalam Syria tu. Air dia bagi semua, highway tak ada tol. Jadi itu kita boleh lah, yang bagus lah yang tu kan. Cuma silapnya Bashar Assad ni, bila dia buat perubahan, dia tak wawarkan benda tu. Dia tak wawarkan benda tu. Dia buat benda tu, dia buat benda ni. Jadi dia menganggap itu sebahagian daripada tanggungjawab dia yang dia kena buat. Dia tak wawak. Macam kita hari konsep kita ada partition ya. Masing-masing dia berlumba nak tunjuk yang mana yang paling terbaik sekali usaha dia. Jadi itu apa yang kita kena tahu. Dan Syria ni juga sebenarnya satu maklumat yang kita mungkin jangan tahu, dia mempunyai minyak yang terbaik di dunia, tapi tidak diwar-warkan sebab dia bukan daripada kelompok kapitalis. Dan dia membekalkan minyak ni kepada Rusia. Jadi Rusia pula dia punya battle trade dia akan bekalkan senjata. Jadi dia akan tukar senjata. Jadi dia orang punya ni. Dan pada tahun 2012 dia sempat sembang dengan kedutaan Malaysia di sini. Lebih kurang dalam bulan 7 macam tu. Dia kata sekarang kerajaan Syria tengah mencari ada seorang syurga yang sedang diaturkan oleh Amerika untuk dijadikan kursi selepas daripada Bashar Assad. Jadi dia dah pada ketika tu kami sembang lebih kurang dalam bulan 6, bulan 7, baru lebih kurang dalam 5-6 bulan macam tu. Syria jadi bulan 3, bulan Mac, bulan 5, bulan 6 macam tu. Jadi dapat tangkap orang panggil bakal kursi ni, dapat tangkap dan dibunuh. Dapat tangkap dan dibunuh. Dia duduk di bom. Dapat tangkap ni. Jadi kejatuhan Syria ni sebenarnya dia akan bagi satu berita gembira lah kepada Amerika. Dan kita tak boleh nak tersepit, nak sokong mana-mana sebab benda ni tidak menguntungkan umat Islam. Walaupun kalau kita kata dia provokasi sunnah, ada sunnah jemaah dengan Syiah sekalipun, dia tak menguntungkan kita. Atau kalau kita nak menyokong sosialis dengan kapitalis pun dia tak menguntungkan kita. Benda tu. Cuma kita bersimpati dengan Syria berdasarkan apa yang berlaku sebab rakyat dia tengok setiap hari kena buang. Dan saya sendiri secara terang mungkin kalau ada orang tak setuju tak apa, saya bersetuju dengan pandangan Dr. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, antara yang saya pernah mengaji dengan dia, belajar dengan dia sepanjang 6 tahun dan mendengar sekali dia punya penjelasan yang mungkin kita tak tahu kenapa dia sokong Bashar Assad. Jadi daripada satu kaedah yang dia sebut adalah Jambi Masyarakat Muqaddam ala Jambi Masalih, iaitu menolak keburukan itu adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan.
dia bercakap di dalam pengajian dia yang bertajuk Yuhud Nataijah Fulun. Buku ni buku yang dikarang khas untuk melawan ataupun menjawab puja-puja orientalis dan juga anti hadis. Jadi dia menjawab kebanyakan pada penghujung awal 2012 tu dia dah tak fokus dengan pengajian. Dia banyak meluahkan apa yang dia rasa mengenai Syria, pandangan mengenai Syria. Dan saya secara peribadi bukanlah dipengaruhi sebab kita mengaji dengan dia, kita nak ikut direct, tapi kita melihat apa yang berlaku di Syria, kemudian kita compare dengan apa yang dia cakap. Dia adalah satu orang yang dekat dengan Bashar al-Assad melebihi lagi daripada mufti Syria itu sendiri. Dan hubungan dia dengan dengan kerajaan Syria ni sebenarnya dah berlangsung daripada zaman Hafiz al-Assad sendiri. Dan kebanyakan ulama memang menentang dia punya hubungan ni. Sebab hubungan ni biasalah selalunya akan dicuak macam Allah Ustaz lah. Ulama pacar, ulama sultan apa kan itu ini. Tapi dia ada jasa dia yang mungkin kita tak tahu. Dia memang memainkan peranan dia yang bukan kita nampak macam mufti di tempat kita ni. Ada senyap dia apa tak. Dia memang buat kerja dia. Yang pertama sekali kerja dia, kalau kita pergi baca buku dia Baqaratul Amal, kerja pertama aku. Hazza ma qultu amam al-muluk. Ini apa yang aku telah bercakap di depan raja memuntah. Di antara jasa dia, selepas daripada Hum dibantai pada tahun 1982, Dr. Said Ramadan Al-Buti adalah orang antara individu yang bersama dengan Islamic scholars yang lain memujuk kerajaan Syria supaya membebaskan tawanan, membebaskan ahli Ikhwan Muslimin. Walaupun sebenarnya Dr. Said Ramadan Al-Buti ini dia sangat anti sebenarnya kepada fitrah IM. Dia banyak mengkritik, bukan kata dia seorang, tapi di Syria sendiri pun sebenarnya ulama kebanyakan menentang konsep Ikhwan dan juga jemaah Islamik. Jadi satu faktor lah yang kita tahu. Jemaah di Malaysia ada tak? Nak dengar Dan memang di tempat saya sendiri, berjamaah Syekh Ahmad Iftarul sendiri pun kebanyakan ulama-ulama yang menentang konsep jemaah Islam. Alasan dia satu, dia jadi macam apa yang berlaku sekarang. Kalau tak masuk jemaah ni, hang kapit. Benda tu dah berlaku. Masa dulu kita dengar tu, kita tengok ikut silibus Busrah tu panas kan, dengar dekat tu. Tapi benda tu dia berlaku sekarang. cara cakap tu bekas silibus Busrah. Itu aku yang dulu kan. Baik. Jadi kita katakan itu adalah dia punya jasa. Dia anti. Contohnya macam PAS, mungkin dia tak senang dengan Ali Amanah. Kena langkah, dia nak pergi Melayu ke dekat memang takkan buat lah kita asal. Memang selalunya faktor tu dia bayar. Tapi Dr. Said Ramadan Al-Buti dia anti, dia memang sangat kritik daripada dulu sampai sekarang. Sampai sekarang kalau dia ada orang kan. Tapi dia tak ada orang. Mati lah. Jadi dia membebaskan, dia memperanan tu. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang ramai sebenarnya yang diselamatkan. Cuma di Syria ni benda tu tidak dicatat. Selepas daripada sosialis ni dia ambil alih pemerintahan Syria, sejarah semua digelapkan. Sejarah yang sebelum semua digelapkan. Sejarah yang ada semua adalah sebagai Hafiz al-Assad ni sebagai hero. Itu je. Itu je. Kalau kita nak mengaji macam kita mengaji di Libya, kita akan banyak buku kitab hijau. Sosialis semua fakulti akan belajar kitab. Okey, kasih hijau. Jadi dia memainkan peranan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, di Syria pernah sekali dalam 2010 kerajaan Syria pernah mencadangkan untuk mewujudkan kasino. Dan kasino tu dah dibuat, kasino yang terbesar. Bahkan diangkatkan antara kasino yang terbesar di Syria. Dan pulangan dia tu pulangan yang lumayan lah. Dia kurang macam kita Genting Island lah pada hari ni.
Dia duduk dekat dengan Bashar al-Assad, dia berbincang, dia cakap benda ni tak. Ulama dia saya tak tahu, tapi dia buat. Dia bercakap benda ni. Dan kasino tu dia tutup. Sebab apa? Sebab Syria ni dia mungkin dominan dengan ahli sunnah wal jamaah, jadi suasana dia tu mungkin tidak sesuai. Kalau kita kata di Lebanon mungkin sesuai sebab di sana ramai majoriti Kristian dengan Syiah, jadi mungkin sesuai benda tu. Tapi di Syria dia berlawanan terus dengan apa nama dengan Dumna. Kalau kita masuk Kedah, apa kita masuk Penang. Malaysia sesuai. Di Malaysia sesuai. Jadi Malaysia sesuai cara kerajaan. Jadi dia tutup dan dia minta dia buat siaran televisyen di Syria ni supaya dihentikan hiburan. Jadi kita nampak dia punya kebaikan di situ. Dan di Syria ni juga semua institut pengajian agama tidak diiktiraf, dibatu sampahkan. Iktirafan itu dibatu sampahkan. Syekh Dr. Said Al-Ramadan Al-Butri ni dia mengusahakan supaya institut ni diiktiraf. Double standard kan, buat sekolah, buat universiti elok, dia punya kualiti dia boleh setara, boleh diiktiraf luar negara, tapi dalam Syria sendiri tak mahu. Dan jasa dia akhirnya semua institut pengajian agama ni diiktiraf di bawah nama Al-Sham Higher Institute. Diiktiraf mula dimasukkan dalam manifesto Bashar al-Assad pada tahun 2011. Semua berlaku sebelum daripada ISIS. Semua tu berlaku sebelum daripada Syria tu dilanda revolusi lagi. Kita nampak maknanya dia ada perubahan. Dan juga satu benda yang mungkin kita tak tahu pasal dia dengan beraninya pernah mencadangkan Bashar al-Assad supaya membuka Syria ni kepada two partition, negara sosialis. Dia cadangkan untuk buka pembangkang, parti pembangkang, supaya parti pembangkang ni boleh bersorak. Dan benda ni dijelaskan sendiri dalam kelas dia. Jadi kita nampak itu satu dasar dia yang kita nampak mungkin kita tak tahu lah. Dan kemudian dia bagi tahu revolusi ni kalau buat juga dia tidak akan berhenti. Dan pada jangka mana kata revolusi berlaku bukan sebab atau dia nak jadikan negara Syiah, bukan faktor. Dan saya rasa cukup untuk benda yang kedua, balik kita sambung round kedua terus. Kalau ada nak berselit, boleh selit, boleh mencelah. Baik Ustaz, ada resi-resi kita dengar daripada yang mana yang ada yang boleh sampai terpengaruh apa untuk turut jihad sampai ke sana. Antaranya mereka berpegang pada beberapa hadis yang ada tak apa ni, tapi lebih kurang yang kebangkitan Islam di kan akhir zaman Islam akan bangkit, dan kebangkitan Islam ni akan bermula di Syria. Yang pertama katanya hadis begitu. Dan yang kedua jadi dipemuasakan sekarang dalam masa yang kebangkitan Islam. Kemudian ada setengah pendapat katakan ada hadis kata yang Islam ni masa sebelum serah pada Imam Mahdi kerajaan dia akan ditawan ataupun dikolakkan oleh sebuah pasukan tentera yang membawa panji hitam. Katanya kan membawa panji hitam di akhir zaman, membawa panji hitam. Dan lepas pada tu Islam dah ni dia akan serah kepada Imam Mahdi untuk takbir. Katanya begitu. Jadi adakah antara yang berlaku ISIS ni, adakah ada kemungkinan bahawa benda ni adalah campur tangan daripada mungkin mereka sebelum daripada kebangkitan tentera panji hitam yang betul, jadi mewujudkan satu yang tak betul, panji hitam yang tak betul. Ya, supaya orang Islam ni dikeliru dan sebagainya. Adakah benar ini satu ramalan yang boleh jadi? Betul atau tidak? Ya, hadis. Alright, nombor satu pasal lekuk hadis, kita pergi pada disiplin ilmu hadis tu. Ya, hadis ni dalam menafsirkan hadis dia ada 3 dasar penting dalam menafsirkan hadis. Kalau tak ada 3 dasar ni, makanya tafsir hadis tu akan jadi salah. Imam Ibn Jauzi sebut dalam kitab Al-Mawdu'at ataupun dikut oleh Imam Suyuti dalam Tadrib Rawi.
إذا رأيت الحديث يخالف العقول يناقض الأصول يباين المنقول فاعلم أنه موضوع. Apabila kamu melihat satu hadis itu menyanggahi logik, yang kedua menyanggahi nas-nas yang lain, yang ketiga menyanggahi dasar agama, kamu kena tahu bahawasanya hadis itu perlu ditolak. Itu basic idea dalam menafsirkan hadis. Yang keduanya, Dr. Abdullah bin Bayyah, dia ada quote satu perkataan. Dia kata al-kulli la yunqadu illa al-kulli la yunqadu illa bi juz'. Macam tu kataan ni. Dia kata perkara dasar bagi agama kulli syariah, dia tidak boleh dibatalkan dengan benda-benda yang juzuk-juzuk syar'i. Right. Isu dia sekarang wahyu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak dibahas, dia perlu dilihat apakah dia bercanggah dengan nas Al-Quran atau tidak. Apakah dia bercanggah dengan logik atau tidak. Apakah dia bercanggah dengan dia bercanggah dengan dasar agama atau tidak. Itu perkara kita kena fikir dulu bila kita nak menafsirkan sesuatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, contoh nak buat. Dia bercanggah dengan logik ni contoh. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW kononnya berkata, nak guna konon sebab Nabi tak kata, tapi orang kata Nabi kata, Safinatun Nuh tafat indal baiti wa qama indal maqami rak'ataini. Bahtera Nabi Nuh AS dia tawaf keliling Kaabah, lepas tu dia sembahyang 2 rakaat dekat makam Ibrahim. Hadis ni tak masuk akal. Kenapa? Yang pertama, Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim datang Nabi Nuh dulu. Kalau dia tawaf keliling Kaabah tu ada pada zaman Ibrahim, tak masuk akal. Betul tak? Yang keduanya, macam mana kapal tu boleh sembahyang 2 rakaat? Dia rakaat ni rokok tu. Jadi hadis tu tak masuk akal, makanya hadis tu ditolak. Maksudnya hadis tu bercanggah dengan logik. Yang keduanya, dia mesti selaras dengan dasar agama. Agama ni rahmat. Agama ni mesti adil. Agama ni mesti tidak melakukan kecelakaan kepada manusia. Agama ni mesti kemanusiaan. Jadi kalau ada satu tafsiran yang boleh membawa kepada kekacauan, tafsiran yang boleh bawa kepada menafikan keadilan, tafsiran yang boleh bawa kepada hilangnya kemanusiaan, maka tafsiran itu dikira sebagai salah. Basic idea. Yang ketiganya, dia mesti tidak bercanggah dengan nas-nas Al-Quran dan nas hadis yang lain. Sebab itu ada debat besar dalam kalangan ulama-ulama Islam berkenaan dengan kewujudan, apakah wujud hukum bunuh kepada orang murtad. Kan debat besar. Para Jabi antara yang debat dalam benda ni. Sebab apa? Sebab dia macam bercanggah dengan dasar, dengan Al-Quran. Allah Ta'ala kata, la taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kamu kena jaga nyawa orang. Tiba-tiba ada satu hadis Nabi Muhammad kata, maqadal ladina faqtulu. Siapa yang tukar agama bunuh. Dia jaga je. Apa yang ni boleh bunuh? Kan dia macam bercanggah kan. Jadi bila nampak bercanggah, hadis tu perlu dibahas. Sama ada dilihat pada sanad, kalau dhaif tolak, kalau sahih maka takwil. Itu teori dalam debat ilmu hadis lah. Jadi bila timbul hadis Nabi, nak bagi disiplin dulu baru kita faham kepada pemahaman hadis tadi kan. Bila timbul panji hitam, siapa-siapa pun boleh buat panji hitam. Betul tak? Lepas ni ada satu geng yang lain, dia pun bawa panji hitam. Dia kata geng dia orang. Contoh lah kan. Bahkan ada juga hadis yang orang kau berkenaan dengan Islam akan bangkit di Khurasan, bukan di Syria. Ada. Dan pun bawa bendera hitam. Dan Khurasan ni di mana? Ada orang kata Iran, Syiah, jadi orang Sunni. Betul kan? Okey, ada orang kata Pakistan. Yang pasal bumi Khurasan kan besar kan. Mungkin India, mungkin Pakistan. Kalau Pakistan yang bawa bendera hitam ni, dia ada beberapa geng. Yang pertama ni Syiah. Syiah ni bukan sekadar geng jihad mereka saja bawa bendera hitam. Bahkan masing-masing diorang tu memang bendera hitam. Lepas tu ada yang geng jihad dekat Pakistan yang bawa bendera hitam ni, namanya Lashkar Tayyibah. Itu geng Salafi di sana kan. Geng Salafi yang terlibat dengan jihad di Pakistan. Jadi siapa sebenarnya? Jadi hadis tu kalau kita nak kata okey, kita nak terima, tapi boleh terima segi hadis, tetapi siapa nak diadaptasikan dalam hadis, itu ada masalah. Dia bukan isu hadis tu sahih atau tidak, tapi isunya mengadaptasi kepada siapa, itu yang kita bahas dulu. Okey, orang nak mendakwa, ramai yang boleh mendakwa. Sebelum ni pun macam Ustaz tadi dah sebut tentang mendakwa ialah jemaah Islam. Betul tak? Dan polemik besar. Bila Nabi Muhammad kata alaikum bis talzamu jama'atal muslimin wa imamahum kan, berpegang teguhlah, beriltizamlah dengan jemaah muslimin. Sebenarnya Nabi kata jama'atul muslimin, jemaah orang Islam, bukan jemaah Islam.
Kalau Nabi kata tarzamu jama'ah al-islamiyah, tu lain. Sekarang ni kita dakwa kita jemaah muslimin ke jemaah Islam? Tidak, kita dakwa kita jemaah Islam. Kita bukan kata jemaah orang Islam. Betul tak? Bahkan hadis tu sebenarnya agak longgar. Cumanya orang dia menafsirkan dengan tafsiran terlalu ketat. Bila ditafsirkan secara ketat, maka siapa orang itu? Diketatkan tafsirannya, dia kata dia doang lah. Kalau orang tanya anak kata Jamaatul Muslimin ni taat dengan pemimpin di kalangan orang Islam. Pasukan bola sama-sama Muslim, jemaah Muslimin juga. Tak masalah. Tak, jemaah orang Islam. Jadi kalau pasukan bola, ketua cakap ikutlah. Tu je lah. Kalau nak tafsir lah, sebab kita nak pergi pada al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Pengajaran itu dilihat pada umum lafaz, bukan kepada sebab yang khusus. Tu kaedah dalam usul fiqh. Penting usul fiqh pun ada, dalam usul tafsir pun ada. Right. Jadi isu ni dalam mendakwa, kamilah bawa bendera hitam. Mendakwa semua boleh mendakwa. Tapi bila mendakwa, persoalan dia kenapa implikasi tindakan kamu itu adalah yang menafikan dasar agama tadi. Rahmatnya 1000 orang hidup ke sana. Bila 1000 orang hidup, dia ada problem besar kat situ. Antara anak quote satu perkataan ni Dr. Abdullah bin Bayah. Aku suka bin Bayah. Bin Bayah ni dia ulama menarik Dia disebut min maqasid syariah allati alghaha an-nasu hifza tahsini surat al-Islam. Dia kata antara perkara maqasid syariah yang ramai manusia abaikan adalah tidak menjaga imej agama Islam. Sembelih orang itu tak jaga imej Islam tu. Betul tak? Imej Islam jadi rosak. Islam sudah dilihat sebagai agama yang ditakuti. Fobia dengan Islam sebab tindakan-tindakan orang Islam sebegitu. Bermaksud segi pengamalan mereka tu sendiri dah bercanggah dengan dasar bagi agama. Sana kita tak cerita lagi bercanggah dengan Al-Quran. Banyak problem bila diorang bakar orang hidup. Dia ada masalah sebenarnya. Sebab dalam hadis Nabi Muhammad kata la tu'adzabu bi'adzabillah. Imam Bukhari riwayat hadis tu kamu tidak boleh azab orang menggunakan azab Allah. Allah azab orang dengan api. Kita tak boleh azab dengan api. Betul kan? Tapi dia bakar orang. Dan ramai ulama kritik antara Qaradawi, bin Bayah terang-terang lah dia kritik tindakan sebegitu Jadi mendakwa memang ramai mendakwa. Sebab tu macam Ustaz tadi sebut tentang bukti, Ana antara orang yang pro bukti dalam isu ni lah. Dan Ana terang-terang Ana tak pro Dr. Yusuf Qaradawi dalam isu ni. Terang-terang lah sebut Sebab Ana rasa Qaradawi dia ada problem sikit apabila anak dia dituduh sebagai Syiah. Abdul Rahman Qaradawi sebelum ni dia orang ke depan dalam isu takribul mazahib. Ialah idea asalnya daripada Mahmud Shaltut Azhar kan. Lepas tu yang betul-betul bertindak untuk memastikan kejayaan usaha pelaksanaan takribul mazhab ni Qaradawi Dia boleh buat, dia buat, tak ada masalah. Orang kata gagal, Anda tak anggap gagal. Dia berjaya tapi tidak 100%. Dia mungkin berjaya 40%, mungkin berjaya 50%. Tapi apabila ada polemik dia dengan anak dia, Abdul Rahman Qaradawi ni dia sebenarnya pendidikan agama Islam. Dia punya tesis PhD dia adalah Maqasidus Syariah Inda Al-Imam Ibn Taymiyah. Anda ada tesis salinan tak dapat dalam PDF, anda simpan dalam ni. Simpan dalam tab sekarang. Maksudnya dia memang ilmuwan Islam. Sebenarnya Abdul Rahman Qaradawi, anak Yusuf Qaradawi Tapi Abdul Rahman Qaradawi dia popular dengan satu lagi, dia seorang orang yang suka bersajak. Bila berlaku revolusi di Mesir, lawan Mubarak Abdul Rahman Qaradawi ni adalah itu dia baca satu saja, dia memuji Ali Fatimah Hasan dan Husain. Sehinggalah Abdul Rahman Qaradawi dituduh sebagai Syiah. Padahal dia anak Qaradawi. Dan Qaradawi sejak daripada itu, statement Qaradawi ni dah nampak lain sikit. Dia dah sudah macam terlalu anti dan statement dia telah dikelihatan bias. Bias kebencian Jadi tidak heran statement dia tu adalah antara dia kata bunuh orang yang berada di keliling Asad. Wa inkanu ulama ayat dia. Walaupun mereka itu ulama sekalipun, walaupun mereka itu tentera sekalipun. Implikasi statement itu seminggu kemudian bukti kena. Ramai orang kata hasil pada statement Qaradawi nafikan. Kita kena ingat lepas pada kejadian itu 2 minggu kemudian Qaradawi bercakap dekat masjid Doha di Dubai Qatar. Dia buat satu segmen ada lain dia sebut ana bari pun, aku bebas daripada benda yang berlaku ni. Maksudnya statement Qaradawi itu memberi kesan besar kepada pergolakan di Syria. Dan bukti pun pernah sebut
Kalau kajian nak layan YouTube Kor Buti punya statement. Dia lah masalah Buti cakap Arab. Kita tak faham Arab, kan ngangor kan? Kalau orang faham Arab, mungkin seronok lah cerita perdebatan ni. Buti pernah sebut, dia kata Syria ni, aku duduk kat sini, aku tahu. Qaradawi tu dia duduk dekat tempat lain, dia tak tahu apa yang polemik berlaku di Syria. Sebab tu Ana secara peribadi, Ana lebih cenderung dengan Buti dalam isu di Syria. Ana tak apa cenderung dengan pandangan Qaradawi lah. Sebab di situ ada elemen bias. Dan kita kena ingat Ittihad ulama itu antara yang ada dalam tu adalah dulu bin Bayah. Dan bin Bayah keluar daripada Ittihad ulama. Kenapa dia tak puas hati dengan statement-statement macam ni lah, bunuh-bunuh. bin Bayah pernah sebut hari ni kita fatwa bunuh orang, esok orang fatwa bunuh kita balik. Salah. Jadi itu problem lah. Ini pun ada bibit ulama-ulama besar Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun mereka dan dosa kita lah, insya-Allah. Jadi apa yang kita nampak di polemik Syria adalah memberi satu indikasi reaksi pula kepada golongan-golongan yang ada semangat hakimiyah, semangat nak buat negara Islam itu, yang sebenarnya semangat itu ni telah berkembang secara agak keras itu daripada Afghanistan, yang merebak pergi dekat Chechnya, merebak kat Bosnia, dan diorang nampak mungkin cara yang terbaik adalah diorang nak buat dekat Syria. Jadi bila dah pergi kat Syria, dia pun banyak adik-adik Quran-Quran nak membenarkan tindakan mereka. Dia rasa siapa-siapa pun. Dan kita kadang-kadang kita buat benda salah, orang dah serang kita, kita pun cari Al-Quran mengatakan kita ni tak salah. Cari hadis mana nampak macam tu tak salah. Itu problem yang berlaku kat kita. Dan bila macam Ustaz sebut tadi, cara dia istihar, dia buang batasan sepadan. Sebab memang itu konsep khalifah. Konsep khalifah ni adalah konsep untuk melahirkan kuasa besar. Sebab tu dia buang habis border-border tu. Sebab dia punya teori, Nabi Muhammad duduk Mekah pergi ke Madinah. Okey, menguasai Madinah, lepas tu kuasai Mekah. Kan buang border antara Mekah Madinah. Mari zaman Umar kan merebak satu suku dunia kan. Dan border-border tu kan dibuang. Jadi itulah konsep khalifah. Cumanya kelakar ni bila dia naik atas cara dia istihar tu kan. Kita pun ni macam kontraktor bangunan mana je. Jadi gitu kan. Itu problem dia lah. Tapi sebenarnya besar. Sebab tu dia mengisytiharkan negara-negara yang tak setuju dengan dia sebagai negara harbi. Malaysia katanya. Betul tak? Itu yang nama apa? Rafiuddin kan? Rafiuddin apa nama? Yang keluar YouTube itu. Rafiuddin kan? Itu sebenarnya pengaruh daripada konsep khalifah lah. Sebab konsep khilafah dia bukan konsep negara. Dia konsep kuasa besar. Konsep negara ni daulah dia panggil. Dia bukan buat konsep daulah. Dia buat konsep khilafah. Kan nampak di istilah khilafah. Bukan daulah. Tapi Syria itu sebagai daulah permulaan. Faham? Daulah gabung daulah jadi khilafah. Faham? Itu kuasa besar tu. Jadi tak peliklah dia buang border tu. Macam mana ISIS? Saya rasa bahaya. Okey, ISIS satu, tapi ada satu lagi bahaya apabila dia mengisytiharkan negara yang tidak bersetuju dengan dia tu sebagai harbi, itu bahaya. Jadi kita kena berhati-hati di Malaysia lah. Ana secara peribadi, Ana pun tak bersetuju beberapa tindakan daripada pihak berkuasa. Contoh macam bila keluar video Rafiuddin tu, dan video tu dibiarkan tersebar. Sebenarnya tak bagus. Bahaya. Kenapa bahaya? Yang pertama statement dia. Dia cakap tu kan bahaya. Bunuh orang lah kalau nampak langgar. Itu bahaya tu. Cara kau kempen. Satu. Yang kedua, Wing-Gang ni isyarat tangan dia ada maksud. Tangan yang gerak itu ada maksud tersendiri. Bimbang ni isyarat tangan itu memberi isyarat kepada pengikut-pengikut di Malaysia pula. Faham tak? Itu bahaya. Sebab tu sepatutnya kerajaan kena sekat video tu. Kan YouTube dia kena buat video tu stop, jangan bagi keluar. Faham? Tapi masalah benda tu sebar hari ni kalau buka berjumpa. Okay? Jadi anda rasa banyak benda kena cermati balik lah. Sebab anda sebut kalau kita ni sakit perut, bagi ubat sakit perut. Jangan kita sakit perut, kita bagi ubat pening kepala. Kan sakit perut tu tak hilang, pening kepala yang tak sakit jadi sakit pula. Itu kita kena fikirlah selesai cara nak mengatasi idea terorisme. Masih besar. Baik, kita balik pada besar. Tadi kita cerita pasal ISIS sebelum dan selepas. Sekarang mungkin boleh kongsi kesan kepada rakyat. Kesan kepada rakyat sebelum daripada berlaku revolusi pergolakan, bagaimana Ahmad pun bergolak ke, dan selepas pada tu macam mana sampai sekarang kan, yang perang masih lagi tak berhenti dan sebagainya. Sebab bila dah tubuh ISIS, tubuh negara Islam, mungkin ada, kalau kata betul lah negara Islam betul kan,
IC itu betul kan? Mungkin ada pemerintahan yang baik dan sebagainya, mungkin rakyat dapat rasa keamanan dan sebagainya kan? Apakah benda itu berlaku? Ataupun rakyat mungkin menderita sebab turunnya IC? Tak pandai. Okey, baik. Pandangannya, saya antara orang yang macam Ustaz kepada Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti punya pandangan, dan mungkin saya rasa kalau Syria ni dia tidak bermula revolusi tu, sampai sekarang rakyat dia mungkin boleh hidup bertahan dengan aman, yang cara yang kita kata apa, mungkin terhad keamanan tu mungkin berlaku juga lah, dia punya kekejaman anak saat tu, tapi rakyat masih boleh hidup dengan aman. Dan Malaysia ni. macam ni. Dan persoalan dia sebenarnya dia ada kaitan dengan tadi yang pertama. Apabila Bashar Assad ni, kenapa yang Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dia tak mau nak turunkan, adalah sebab takut nanti Turunkan Assad. bila turunkan Assad, tak tahu siapa yang next, mungkin akan lebih teruk lagi. Mungkin akan jadi lebih teruk. Jadi antara satu bacaan yang dia nampak adalah apabila revolusi ini nak buat juga, dia akan mengambil masa jangka, masa yang panjang. Dan hari ini dah 2016 kan, mula daripada 2011, maknanya revolusi yang terpanjang kan? Revolusi yang terpanjang, maknanya dia dah nampak benda tu. Kemudian dia cakap pertumpahan darah yang tak ada kesudahan, betul, berlaku. Jangka masa yang panjang, betul, ini. Kemudian dia yang paling penting sekali adalah campur tangan kuasa asing. Dia bercakap pada ketika tu, masa orang tengah buat demonstrasi kecil-kecil ni, dia pun tak tahu. Dia bercakap masa tu, Allah macam dia nampak. Hari ni kalau kita tengok di Syria, apa negara yang tak bertapak di situ? Saudi, Iran, Korea Utara pun hantar, Rusia, Hezbollah, Amerika, Kanada pernah hantar. Semua kita nampak dia boleh membaca apa yang bakal berlaku. Apa yang bakal berlaku tu dia boleh baca. Jadi kita dia kan macam Ustaz bagi tahu tadi. Dia bagi tahu kat Qaddawi, dia kata dia tahu lah. Dia tahu apa yang akan berlaku. Maknanya dia duduk di sini, dia merasai sendiri suasana tu. Jadi dan pasal Syekh Yusuf Al-Qaddawi tadi pun kita hormat pada keilmuan dia. Dan Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti pernah bercakap, dia kata Syekh Yusuf Al-Qaddawi pernah dijemput ke Syria dan berjumpa sendiri dengan Bashar Assad. Masalah yang dia cakap tu sebenarnya dah berlaku pada ketika tu. Tapi kenapa dia tak cakap depan Bashar Assad? Dia dah diberi peluang untuk berjumpa secara terang, tetapi dia kata Syekh lebih memilih untuk memuji-muja. Kita boleh tengok dalam YouTube tajribah Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti Ma'am Bashar Assad, tajribah, percubaan. Jadi dan kesan dia apabila berlaku peperangan ni, sebenarnya dia bukan satu benda yang cantik. Kos harga hidup akan naik. Itu apa yang saya alami lah kan. Daripada gas setung RM20 dia jadi RM500. Itu kita boleh rasa mendadak dalam masa 2 tahun. RM20, RM500 Ustaz. Tak boleh beli kita, gila lah kan. Kayu api lah. Itu dia punya implikasi dia. Dan banyak pembunuhan. Jadi tak dinafikan sebenarnya fatwa Al-Qaddawi ni lebih mempengaruhi rakyat Syria. Kalau kita tengok dia mendahului lah dia punya fatwa dia tu lebih mendahului daripada ulama-ulama Syria tu sendiri. Sebab masa tu dia fatwa kat Mesir tu, dia habis tu dia bunuh ke semua negara Arab mesti macam tu. Dia orang mesti macam tu, Yaman mesti macam tu kan, semua mesti dia pukul borong semua negara Arab mesti ikut sama macam Mesir. Jadi benda ni dia mempengaruhi dan kita tak salahkan, itu mungkin dia punya pandangan kan. Dia pandangan dia, kita hormati pandangan dia sebagai seorang Islamic scholars yang besar. Dan implikasi dia memang satu benda yang sangat bahaya
apabila istilah agama ni dimonopoli untuk orang-orang yang tertentu, untuk kelompok yang tertentu. Dan di Syria sendiri sebenarnya dia punya konflik dia memang takkan habis, sebab di dalam tu dia ada banyak pecahan-pecahan tentera-tentera ni. Macam contoh je tentera yang FSA, dia lebih kepada nasionalis perjuangan dia. Dia tak fikir pasal nak tegakkan wujud ke apa, dia tak fikir yang tu. Dia nak fikir kami nak berjatuhkan asam, selepas ni kita akan pilih sistem demokrasi. Itu dia punya perjuangan dia. Kemudiannya Ahrar Syam dengan banyak lagi Jaish Al-Fatah ya. Itu dia lebih kepada nak bangunkan negara Islam, negara Islam yang berdemokrasi. Dan di sini juga IS ni dia muncul mengambil kesempatan, dan dalam bacaan dia pada lebih kurang dalam tahun 2013, kumpulan-kumpulan tentera-tentera pembebasan di dalam Syria ni sebenarnya hampir menang. Dah dapat dah banyak markah-markah ketenteraan, dah dapat banyak senjata-senjata. Dan kemudiannya IS ni, kalau pada hari ini kalau kita kaji siapa Abu Bakar Al-Baghdadi ni, kita tak jumpa. Kita buka dalam Wikipedia pun maklumat tu tak tahu siapa dia ada ni. Dan kalau mungkin kalau kita boleh banyakkan lagi bacaan, ada juga yang mengatakan bahawa dia ni daripada Ejen Mossad. Ejen Mossad ni selalunya dia memang akan dilatih betul, akan fasih bahasa Arab dengan boleh berapa tebak, boleh apa. Kemudian dan kita tertanya-tanya apakah peranan IS ni. Sebenarnya dia akan menjadi pelindung kepada Israel sendiri. Jadi bila duk kecoh-kecoh ni, Israel akan selamat juga sementara waktu. Dia akan alihkan isu. Jadi benda ni IS ni muncul mungkin ada kemungkinan dia ditelur tetaskan oleh CIA itu sendiri. Untuk menjamin kedaulatan Israel itu sendiri. Ada kebarangkalian campur tangan daripada ada kebarangkalian. Dan IS ni sekarang dia sendiri pun tengah berpecah dengan Al-Qaeda. Dia tak kena bunuh orang. Dulu ni Jabhat Nusrah ni dia berbai'ah dengan Al-Qaeda. Kami akan ikut Al-Qaeda. Sekarang dah pecah. Sekarang Al-Qaeda pun dah pecah dengan IS. Dan kita nampak dia ada krisis. Semua ada krisis yang tak tentu halau. Jadi masing-masing dia ada cara sendiri yang dia nak buat kan. Itu dalam Khawarij sendiri ya Ustaz. Ni kalau dalam parti ni pecah biasa kan benda tu kan. Jadi itu benda yang berlaku lah. Sama-sama radikal, sama-sama ekstrim, tapi boleh pecah dua. Jadi kita dah nampak konsep dia. Jadi saya sampai ke sini. Baik. Seterusnya kita buka soalan kepada kawan-kawan yang ni boleh nak tanya apa-apa. Ustaz kan? Ustaz. Boleh. Kepada soalan rancangan. Apa beza Al-Buti dengan Syekh Ali Jumaah di Syria? Ustaz seolah pro pada Al-Buti, tapi dalam isu Mesir Ustaz seolah pro tak suka Ali Jumaah dan pro kepada apa? Qadawiyah. Anak orang dia. Ustaz lah. Okey, anda tengok ada unit politik antara dua negara dan macam dia berbeza dan menarik. Okey. Syria dia lain, Mesir dia lain. Anda secara peribadi anda tidak menyokong kerajaan Hizbul Qaryah wal Adalah. Secara peribadi sebab anda rasa Mursi adalah seorang pemimpin yang gagah dalam takbiran. Tetapi Asisi lagi jahat, itu masalah. Faham tak? Dia berlawan di antara dua tau. Satu orang yang lemah dalam pentadbiran dengan satu lagi orang jahat dalam pentadbiran. Itu problem dia. Mursi masa dia memerintah, antara benda yang dia gagal adalah yang dia janji dia tak buat. Iaitu dia nak bagi roti lah, peluang pekerjaan. Dalam jangka 2 tahun, setahun 2 tahun dia merintah tu, dia tak tunaikan apa yang dia buat. Cuma tiba-tiba datang deklarasi Mursi tu kan, dan sekali menyebabkan kerajaan dia jatuh lah. Alright. Bila anda tak apa setuju dengan cara pentadbiran Mursi, bukan bermakna anda setuju dengan pentadbiran Asisi. Tidak bermakna macam tu. Sebab Anasir Ikhwan dia kena ambil side seperti mana yang dilakukan oleh Erdogan di Turki di peringkat awal.
Sebab pada ketika itu Erdogan dia pernah pergi ke Syria, pergi ke Mesir bila Mursi jadi presiden. Dia cakap kat beberapa perkara lah kepada Mursi, kepada Ikhwan, tapi Ikhwan tak nak pakai. Ikhwan dia tunjuk macam dia bagus sangat. Benar dia show masa tu dia rasa dia kuat. Dia tak kuat pun. Akhir sekali dia jatuh lah kerajaan dia. Okey, Ana tak setuju dengan pandangan peribadi ni, cerita bukan aku tak tolak ulama, dia kata tolak ulama macam. Ana tak setuju dengan pandangan ahli Jumaah bila dia mengisytiharkan geng Ikhwan itu sebagai khawarij secara mutlak. Oh bahaya. Kita ingat masa yang kes yang orang kata nak bunuh dia hari Jumaat, minggu lepas kan, dia kan habis main Jumaat orang nak tembak, ada orang kena seorang kan. Dia tetap berkhutbah, tapi kalau kita dengar khutbah dia menakutkan sebenarnya. Anda tengok tu, anda dengar, anda betul. Dia cakap lagu ni bahaya ni. Sebab bila dia dikatakan nak dibunuh dan dia terselamat hari itu dan dia berkhutbah juga, dalam khutbah tu dia pergi fokus pada tajuk khawarij. Khawarij. Tak kita juga. Khawarij ni begini. Lepas tu bila dia balik kat rumah, ada pula wartawan interview, ni semua adalah itu. Dia cakap dan terang, dia kata ini semua golongan al-unuf, golongan terlibat dengan kekerasan, mutatarrifin. Dan dia kata mutatarrif di Mesir adalah Ikhwan. Memang nak hentam Ikhwan, memang banyak bagi Ikhwan tu matilah. Jadi anda rasa tak apa sihat. Statement tu tak apa sihat. Sebab anda bila dengar video tu, anda kata apa nak jadi Ikhwan? Apa akan jadi pada Ikhwan di Mesir depan ni? Bukan Ikhwan tu, orang-orang Ikhwan pula. Orang-orang yang tak bersalah mungkin akan dibunuh, akan banyak. Jadi tak apa sihat statement tu. Tapi kalau kita tengok segi tradisi ilmu di Mesir sekarang, orang kata sekarang tradisi ilmu lagi hebat pada zaman Ikhwan tu. Allah alam lah, Ana belum pergi lagi lah. Tapi yang kawan-kawan yang pergi dia balik, dia kata lain, sekarang lain. Dia kata betul-betul turas nampak di Azhar sekarang, zaman sekarang di Azhar. Lepas tu kalau kita kaji buka YouTube, Ana tengok YouTube debat-debat tentang perkara-perkara akademik, kelak-kelak ni masuk dalam TV Mesir. Dia ada sekarang. Contoh kalau kita tengok di Mesir, dekat YouTube, tengok YouTube. Dia ada seorang nama Syekh Abdullah Nas, ataupun orang panggil Syekh Nizu, mempunyai pandangan-pandangan ganjil. Dia jemput masuk dalam klinik dan dia berdebat dengan ulama-ulama Azhar. Allah Nizu Abdullah Nas nama penuh dia lah. Menarik tak? Masa rencam debate akademik tu agak kuat. Dia ada seorang nama Syekh Osama Al-Azhari, ulama Asy'ariyah kuat kan. Muda tu. Ana antara respect dengan dia lah. Masalah dia pro ACC tu soal dulu. Tapi keilmuan kita kena akui. TV Mesir tak pernah berlaku sejarah sebelum pada zaman Mursi dulu. Orang sekular dijemput berdebat dengan geng Islamis. Sekarang ni berlaku. Dia panggil geng sekular, dia panggil Osama Al-Azhari berdebat dalam TV. Itu boleh tengok rakyat jadi cerdik. Jadi benda tu berlaku pada era ni, tapi tak berlaku pada era Mursi dulu Jadi anda nampak ada rencam yang pelbagai lah kasus ini. Ada baik di pemerintahan Mursi, tapi ada kelemahan pada pemerintahan Mursi. Ada buruknya pada pemerintahan Al-Sisi, tapi masa sama ada baik juga dalam pentadbiran Al-Sisi itu sendiri. Masalah perbezaan dihadapi dengan debat, itu anda setuju. Tapi kalau perbezaan nak dihadapi dengan pembunuhan, itu anda tak setuju. Itu side anda tak setuju dengan pandangan Dr. Ali. Tapi kalau dia nak mengembangkan fikrah Asy'ariyah dia, lepas tu kedatangan geng-geng Salafi tu kita berdebat pula, lepas tu dia panggil pula geng Syiah kita kena berdebat, ana rasa itu sihat. Yang sedang berlaku dekat di Mesir pada hari inilah. Satu sudut ana setuju, tapi ada satu sudut tak setuju lah. Hajjaj Yusuf As-Saqafi tu sendiri tu bunuh sahabat. Kan dia bunuh Abdullah bin Zubair, dia bunuh kan. Hajjaj Yusuf As-Saqafi tu bunuh. Tapi kita kena ingat Quran kita baca pada hari ni yang pergi bubur titik barai tu dia juga. Kan? Dia ada jasa juga, tapi ada side buruk dan baik. Ana rasa itulah hakikat bagi manusia kan. Dapat saman. Nasib. Itu jawapan akademik. Kita buka lagi pada jangan aku nak celah. Okey dah tanya. Kalau tengok ni kalau dalam soal hukum rejam, memang Rejam? Ya, dia sadis kalau kita buat secara manual, kalau kita praktik rejam orang tu ambil masa. Sedangkan dalam
hukum tu dalam Quran ada. Walaupun dia tahu apa Sekardawi dia bawa pandangan apa tu Abu Zura kan kata tak berlaku lah apa lah. Tapi bila kita tengok dalam Sahih Bukhari banyak yang kata rejam. So rejam tu macam kalau non-Muslim tengok boleh macam satu hukuman keganasan. Kalau tengok orang menang tu dia macam keganasan pula hukuman. Macam mana? So macam mana? Alright. Minta nak komen. Rejam kan? Minta ada kaitan dengan rejam. Alright. Anda pernah tulis panjang lebar pasal rejam? Ada tulis artikel panjang. Panjang gila anda tulis. Lepas tu, okey macam ni lah. Anda punya disiplin dalam membahaskan tentang isu rejam ni. Yang pertama, anda tak pernah terfikir tentang perbahasan hukuman rejam kecuali baca tulisan Yusuf Al-Qaradawi yang kod apa yang dibahas oleh Imam Abu Zurah. Right, Dia bukan Qaradawi pandangan, Abu Zurah dulu ni. Abu Zurah yang lontar dia kata la rajma fil Islam, tak rejam dalam Islam. Yang rejam berlaku tu adalah syariat Yahudi, al-uqubah Yahudi qad nusikha bidin rahmah. Tu ayat Imam Abu Zurah lah tu. Dia adalah syariat Yahudi yang dinasahkan dengan agama rahmat. Statement Imam Abu Zurah. Alright. Dia buat macam ni Bukhari ada tak ada rejam? Ada. Kena clear awak. Ada tak? Ada. Dalam Quran ada? Tak ada. Betul. Cuma disiplin dalam membahaskan hukum fiqh mengikut metodologi yang dibahas oleh Imam Abu Zurah. Kita kena ingat Abu Zurah ni bukan jenis orang tau. Dia mengarang kitab usul fiqh. Orang kalau mengaji usul fiqh dalam era sekarang kena baca juga Imam Abu Zurah. Ada satu lagi ulama yang pun bersetuju dengan Abu Zurah tidak ada hukum rejam adalah Abdul Wahab Khalaf. Dan kita kalau start belajar usul fiqh memang kena belajar usul fiqh tulisan ni. Abdul Wahab Khalaf Right. Debat ni adalah yang pertama, kita kena ingat bukan semua hadis Bukhari itu boleh dijadikan sebagai hujah walaupun dia sahih. Sebab ada orang kata hadis sahih maka boleh buat hujah. No, bukan, tak semestinya. Hadis sahih tapi kadang-kadang tidak boleh dijadikan hujah. Kenapa dikatakan sahih? Sebab mengikut piawaian pentasihan hadis tu kena, tapi pendalilan belum tentu lagi tepat. Faham tak? Dia isu pendalilan, dia panggil ad-dilalah, satu lagi dia panggil turut. Kalau orang belajar usul fiqh Bukhari ada hadis sahih tapi orang tak jadikan dalil. Ada. Bahkan ada hadis sahih Bukhari yang dikritik oleh ulama lain dari sudut pendalilan. Contoh, sayati 'ala an-nasi aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Bukhari riwayat hadis. Akan berlaku satu zaman kepada umat aku terdapat satu kaum yang mereka menghalalkan arak, sutera, zina, ma'azif. Ma'azif ni diterima sebagai muzik, okey? Sahih tak? Bukhari bro. Sahih lah. Tapi dalil itu isu. Sebab dalam kaedah usul fiqh dia disebut al-aslu fi al-asya' al-ibahah ma lam yukhalif nassan sahihan sarihan. Asas suatu perkara itu adalah harus selama mana tidak bercanggah dengan nas yang sahih dan soreh. Sahih tak ada sahih. Soreh ke? Itu ada masalah. Sebab ma'azif ni kalau kita tengok dari sudut perbahasan dia bukan terjemah muzik. Terjemahan tepat dalam alat-alat yang menaraukan. Makanya yang ni termasuk ma'azif Ini semua ma'azif. Tapi ni haram tak? Tak kan? Ni haram tak? Tak haram ni. Ni haram tak? Tak haram ni. Jadi alat-alat menaraukan apa dia? Pokemon Go. Itu mufti wilayah. Faham? Maksudnya hadis Bukhari tak? Yes, hadis Bukhari. Alright, satu. Yang kedua, debat berkenaan dengan Ummu Aisyah radhiyallahu anha masa kahwin dengan Nabi apa? Kan ada debat besar. Padahal hadis tu Bukhari riwayat kata Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah. Ummu Aisyah adalah 7 tahun 9 tahun. Alright, hadis ada, Bukhari ada. Right. Tapi Bukhari sendiri ada riwayatkan hadis cerita pasal masa Nabi Muhammad suruh sahabat Nabi pergi ke Iraq. Dan hadis tu Bukhari riwayat, Aisyah riwayatkan hadis tu. Aisyah kata bapa ada cerita panjang. Maksudnya dia bercerita kejadian berlaku pada sejarah pergi hijrah ke Habsyah. Alright, soalan. Habsyah masa sahabat Nabi pergi tahu bila? 5 kenabian. Bukan 5 hijrah. 5 kenabian. Daripada 5 kenabian dengan hijrah Nabi, berapa tahun pula? 8 tahun. Sebab daripada Nabi hijrah ke Madinah 13 tahun. Betul kan? Jadi 8 tahun. 8 tahun Aisyah kahwin dengan Nabi tahun bila? 2 hijriah. Maksud tambah lagi 2 tahun, 10 tahun kan? Kalaulah daripada hijrah ke Habsyah, Aisyah bercerita
Bermaksud daripada situ Nabi hijrah, umur Aisyah dah 10 tahun. Tambah lagi 2 tahun, 8 tahun, tambah lagi 2 tahun, dah jadi 10 tahun. Jadi macam mana datang 7 tahun? Faham? Jadi tak logik ke? Faham eh? Ada problem. Lepas tu dia bercerita. Bila dia bercerita mana? Dia kan dia dah besar. Dia bercerita, dia tengok kejadian tu berlaku kan. Bermaksud dia dah besar. Mungkin umur dia 19 tahun. Maksudnya macam mana datang 9 tahun? Ada problem lah. Tapi Bukhari tak riwayat. Tak riwayat. Faham eh? Maksudnya hadis Bukhari, tetapi segi pendalilan belum tentu boleh jadikan dalil. Faham? Anda faham eh? Hadis tu sahih segi piawaian dalam menentukan sanad. Tetapi apakah dijadikan sebagai dalil? Nanti dulu. Dia kena tengok disiplin pendalilan dulu. Alright. Satu eh. Hadis Nabi yang cerita pasal rejam banyak ada problem daripada sudut sanad walaupun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebenarnya hadis Bukhari pun ada problem sanad mengikut pandangan ulama lain. Tapi Bukhari kata sahih. Contoh anda buat hadis man badala dinahu faqtul. Siapa riwayatkan hadis ni? Hadis ni Bukhari riwayat daripada seorang namanya Maula Ibn Abbas. Bukan Ikrimah Maula Ibn Abbas. Kalau kita tengok matan hadis tu dia kata qad ahraqa al-aliyyu ba'da zanadiqah. Hadis fa balagha dhalika Ibn Abbas faqala law kuntu ana kalau sekiranya aku lam tu'adzibuhum liqa'li nahyi salam la tu'adzabu bi'adzabillah wa la qataltahum liqauli rasulullah man badala dinahu faqtul. Hadis cerita hadis tu dia kata Ikrimah Maula Ibn Abbas kata Ali bin Abi Talib bakar orang zindik. Lepas tu cerita ni sampai kat Ibn Abbas. Ibn Abbas kata kalau aku takkan bakar dia, kerana Nabi Muhammad kata jangan bakar orang, tapi aku akan bunuh mereka sebab Allah Ta'ala kata kerana Nabi kata siapa yang tukar agama maka bunuh orang itu. Okey, siapa hadis ni meriwayatkan hadis ni? Hadis ni diriwayatkan oleh Ikrimah Maula Ibn Abbas. Siapa dia Maula Ibn Abbas? Ikrimah ni adalah hamba pada Ibn Abbas yang Imam Bukhari mengatakan dia okey, sedangkan ramai ulama-ulama lain termasuk Imam Muslim, Imam Malik, Yahya bin Ma'in mengatakan Muhammad ada masalah. Faham eh? Jadi dia sahih di sisi Bukhari, tapi tidak, orang itu tidak dikira sahih pada sisi ulama-ulama yang faham. Ini khilaf dalam menentukan satu hadis. Cuba juga bila kita tengok pada hadis-hadis yang melibatkan kepada hukuman rejam. Tapi yang Al-Bani, Syekh Al-Bani. Syekh Al-Bani dia kritik ada 6 hadis. Betul? Betul. Tapi kalau kita compare dari segi peringkat nak macam Bukhari yang satu hadis tu ada 6 peringkat. Betul. Betul macam Al-Bani kita mana buat peringkat? Dia tak ada masalah sebab ni adalah isu ijtihad. Imam Bukhari sebab tu hadis ahad sifat dia adalah zanni, dia bukan qat'i. Yang qat'i ni adalah Quran. Faham tak? Dan bila dia zanni, maksudnya dalam hati kita hanya dalam 70-80% saja mengatakan dia datang daripada Nabi. Mazhab ada lompong lagi 20%. Disebabkan ada lompong, makanya kita tak boleh nafikan ada elemen kritikan di situ. Adalah sudut pandang masalah orang yang kritik tu betul ke tidak, itu debat yang kedua. Atas orang kepakaran masing-masing lah. Sebab tu macam contoh hadis Bukhari, Ikrimah Maula Ibn Abbas yang kritik sekarang ni Pak Hajabir, orang ada kritik hadis tu. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti antara yang tak apa selesa dengan hadis tu. Sebab dia kata bercanggah Quran, la ikrah fiddin. Adalah itu tadi. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dia antara orang yang kata tidak ada hukuman bunuh pada orang murtad. Sebab hadis tu kan bunuh pada orang murtad. Sebab hadis tu pula Ikrimah cerita Ali bakar orang. Lepas tu Ibn Abbas kata kalau aku tak bakar sebab itu bercanggah yang Nabi kata. Cuba bayangkan macam mana sahabat Nabi yang mulia boleh langgar hadis Nabi. Betul? Kalau hadis tu dianggap sahih, makanya melanggar amat surah Nabi itu bukan benda yang salah. Kan? Canggah logik tu kan? Ada yang tak bersetuju dengan hadis tu adalah tak surah Ramadan Putih. Nasihat tu sihat. Tak ada masalah. Kita merasakan Al-Imam Al-Bukhari tu yang paling kuat. Allah, tak ada masalah. Tapi pada Bukhari dia riwayatkan dia mengikut atas keamanahan ilmu dia. Amanah ilmu sebab tu dia sebut sanad an tu. Dan Imam Bukhari sebenarnya agak cepat. Hadis yang tentang muzik selalu dia akan sebut haddatsana, anba'ana, akhbarana. Tapi hadis tu dia tak kata haddatsana, dia tak guna semua kalimah tu di awal hadis. Dia terus nama guru. Kan? Sebab tu dikritik pula oleh Imam Ibn Hazmin dalam kitab Al-Muhalla. Debat Nak cerita ni disiplin ilmu hadis. Cerita berat ni. Dia kena ngaji ilmu hadis pula. Ni cerita usul hadis punya kaedah.
Jadi bila kita pergi pada rejam, memang ada problem pada segi sanad, walaupun dianggap sahih oleh Imam Bukhari tapi tidak dianggap sahih oleh ulama-ulama yang lain. Jadi bila kita tengok sudut tu, maka kita kena akui nombor satu, isu rejam ada orang yang berzina itu adalah khilafiah. Itu nombor satu. Bila khilafiah, maka kita nak memilih mana pandangan yang nak diamalkan. Bila nak amal tu, dia akan belajar satu ilmu, dipanggil ilmu fiqh tanzil. Macam mana fiqh mentazilkan hukum, melaksanakan hukum, tatbik syariah. Dalam kaedah untuk mentazilkan syariah adalah mesti berasaskan kepada kemaslahatan. Sebab Al-Imam Asy-Syatibi dia sebut wudi'ati syari'atu wasal al-ibad. Syariat itu diturunkan untuk memastikan manusia jadi baik. Bin Bayyah ada sebut antara perkara yang perlu, yang diabaikan ramai oleh manusia tapi perlu kita kena fikir, iaitu mengabaikan penjagaan imej agama Islam. Cuba bayangkan hari ni laksanakan hukuman rejam, agak-agak apa yang Islam? Itu problem ya. Jadi problem hadis pun ada, problem tatbik pun ada, problem fiqh pun ada kat situ. Anda pribadi antara orang yang mengatakan tidak ada hukum rejam dalam Islam. Cuba jangan sokong pandangan Imam Abu Zurah, Shaltut, Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Az-Zarqa, Qaradawi dan beberapa ulama-ulama. Kitab apa adalah yang macam ni? Pasal hukum rejam, bahasa anda kitab adalah anda punya tag. Anda boleh tunjuk, tak ada masalah. Allah a'lam. Ni rejam, kan teroris ni rejam. Saya nak tanya pendapat panel mana-mana orang nak jawab, tak wajib ataupun tak. Anda lihat apa isu kalau kita bincang tadi tentang ISIS yang berlaku kat luar, kan maksudnya global lah. Tetapi di dalam negara kita sendiri, saya lihatlah dia lebih kepada jadi isu. Sebab bila timbulnya isu apa mencari siapa yang pengganas dan sebagainya dalam negara kita, kalau kita realize malam ni ada satu forum Dr. Mazhar dan sebagainya untuk menjawab balik isu Ibnu Taimiyah kan. Jadi benda ni dia jadi tak menarik ya, sebab ada pihak yang ambil kesempatan untuk apa sama geng ataupun kita kata apa dalam negara ni dia nak claim ataupun bukan nak claim, dia nak menuduh satu pihak lain dikaitkan dengan ISIS, membawa idea keganasan dan sebagainya, ISIS dan sebagainya. Jadi apa pandangan panelis lah kita katakan untuk isu ni dalam negara kita, sedangkan kita kata isu ISIS ni isu global yang memang kita kata ada apa difahaman yang macam tu, tapi apabila masuk dalam negara kita dia jadi sentimen lain. Jadi apa pandangan panelis tentang adakah benda ni bagus ataupun memang kita nak cari salah siapa kan? Di tempat kita ni dia banyak fahaman yang agak sempit lah sebenarnya. Dan kita antara orang yang fanatik untuk meneruskan fahaman sempit tu. Dia takkan habis. Daripada isu Wahabi, Salafi, Sufi ni, benda-benda tu benda-benda yang sempit dan benda yang lebih berbahaya yang ni IS. Dan kalau kita tengok sebenarnya memang saya sendiri follow lah, tengok apa penyebab orang ikut IS. Yang kebanyakan yang ikut mungkin daripada sini yang dia katakan, selalu dia kata apa, mungkin orang terpengaruh dengan belajar luar negeri yang Timur Tengah ke apa. Cakap ni belum ada lagi yang saya rasa rekod pelajar yang Timur Tengah yang ikut. Kebanyakan daripada sini. Dan daripada sini ni pun kalau kita tengok dia punya sikap personality dia tu, kadang-kadang orang tu dia macam tak bergaul dengan orang. Belajar di universiti mungkin dia gagal. Macam ada cerita budak budak perempuan yang kena tahan di airport sebab dia kata nak nikah jihad di sana. Bila selidik balik mungkin bila tengok prestasi pengajian dia tu bodoh, dan akhir sekali dia nampak macam dia pergi ke Syria tu macam boleh mengubah dengan cara keagamahan, kerohanian dia tu. Itu siapa-siapa pun yang kita tengok kebanyakan yang memang secara kasarnya kita nampak macam yang tak ada tempat dah nak hidup ni. Yang tak ada tempat lah. Macam contoh ada yang berlaku di video, ada satu orang lelaki dia ni seorang yang pendiam. Selalu pergi masjid, kalau dia datang ulang alik pergi masjid, pergi Syria.
Dia tak bergaul dengan orang. Lepas tu kemudian mungkin lah dia tak ada perhatian apa semua ni kan. Jadi mungkin masa-masa dia orang ni lebih senang untuk didoktorinkan, tak ikut dengan cara mereka. Jadi kalau kita tengok orang yang bergaul dengan orang, kita tak jumpa lagi. Melainkan mungkin kalau kita tengok apa macam Ustaz Lutfi di sini, dia tak ikut IS. Dia kumpulan Ahrasyam yang mungkin bukan cabang IS. Bukan cabang IS. Itu dia bukan IS lah. Kalau orang kata dia ikut IS, pukul atas saya tak setuju lah yang tu. Kita kena tahu kumpulan mana yang dia ikut. Apa motif kumpulan tu. Dia bukan IS. Jadi kalau untuk penyelesaiannya, maknanya kita kena bimbing lah. Kita pun tak tahu nak dicek macam mana. Orang tu semua orang ada masalah kan. Ada dua orang kucing ada masalah kan. Burung ada masalah. Jadi yang saya nampak yang lebih relevan lah untuk macam mana kita nak orang bagi apa, nak ubati lah benda ni. Yang pertama sekali, silibus jihad ni dia memang tidak diajar kan. Jadi orang dapat kefahaman yang salah. Jadi Ustaz dah ada stand, contohnya mungkin boleh stand yang besar lah. Jadi nanti saya mencadangkan Ustaz supaya mungkin menggesa kementerian atau apa untuk menyusun silibus jihad. Mungkin boleh tahap sampai semua khatib cakap, Ustaz di surah masjid mengajar tentang fiqh mengenai jihad yang betul-betul yang kita kata boleh membersih balik, boleh memantulkan balik, menjawab balik soalan IS. Sebab sekarang kita tak ada jihad tu. Di universiti sendiri pun dah dipadamkan benda tu. Jadi sebabkan tak ada benda tu, orang faham dengan kefahaman yang salah kan. Jadi jawab. Anda punya komen pasal Taimiyah ni. Anda rasa dunia banyak dihadapi, kita sudah berhadapan dengan manusia simplistik yang punya kuasa. Dia simple tapi dia kuasa, tu yang susah. Sebenarnya kalau kita tengok dalam perbincangan lain, ramai orang mengatakan sebenarnya kelahiran ISIS itu ada kaitan dengan madrasah. Itu pun simplistik. Hari itu ada forum berlaku dekat PJ, anak pergi, anak dijemput dah. Bila timbul isu madrasah melahirkan ISIS, anak antara yang tolak, anak kata bukan patut madrasah. Dan korang pergi tayangkan video dan korang meletak persepsi adalah madrasah. Madrasah yang korang ambil itu adalah di Pakistan. Pakistan memang ada pengaruh tu sebab dia dekat Afghanistan. Tapi kalau madrasah yang sama, kau pergi di India dah lain lah. Di Kelantan lain lah, di Kedah ni lain lah. Dia bukan mesti terlibat. Isunya, dia bukan isu madrasah, tapi ada orang mengatakan madrasah kerana simplistik. Satu. Yang kedua, Ibn Taimiyah. Dia bukan isu Ibn Taimiyah. Berapa ramai orang baca Ibn Taimiyah? Tak pernah jadi ISIS pun. Ibn Taimiyah dia tahun 702 dia mati kan. Dia mati 702 Hijriah lama tu. Mari zaman kita ni 2015-16 kan. Kan? Ni berapa ratus tahun dah, kita berapa ribu tahun kita dengan dia kan. Zaman kita dengan dia tu dah 1000 tahun dah. Tapi celah-celah tu tak pernah timbul Ibn Taimiyah dengan teroris. Kenapa sekarang baru timbul? Maksudnya bukan isu Ibn Taimiyah kat situ. Isu lain sebenarnya. Kalau orang tanya anak, apa isu sebenar? Isu sebenarnya salah faham terhadap konsep hakimiyah. Kalau anak, apa jadi macam ni? Salah faham terhadap konsep al-wala' wal-bara' fil Islam. Kenapa jadi macam ni? Kalau orang tanya anak, adalah react daripada apa yang berlaku di Syria. Kenapa jadi macam ni? React kerana korang pergi tuduh punca kebelahan berlaku di sana Sunni dan Syiah. Yang korang kat sini, kontam Syiah ni jahat abang ni saja. Tiba-tiba orang Syiah guna ke sana, kononnya korang jadi kelam, korang pergilah nak mempertahankan orang Sunni di sana. Faham? Dia react. Faham? Jadi kita tak cermat. Padahal kena cermat. Anak selalu cakap, kita jangan mudah menghukum, jangan mudah menjatuhkan hukuman pada benda yang tak jelas. Faham? Kena cermat elok-elok supaya sakit kita adalah sakit perut, diberi adalah ubat sakit perut juga. Dengan ubat sakit perut, dia beri ubat boleh kepala. Nanti perut punya sakit tak hilang, kepala punya sakit pula bertambah. Kena elak lah. Maksudnya kena cermat balik. Anak rasa inilah isu simplistik. Kenapa simplistik? Tak baca buku. Anak cakap terang, anak rasa Ayub Khan tak baca buku. Anak saya tak baca buku. Dia sendiri tak baca kitab Arab. Kitab Arab tak berhenti kan. Buku Ibn Taimiyah berapa buah dia baca. Soalan, dia baca tak buku Al-Isbah? Apa Ibn Taimiyah cakap berkenaan konsep negara orang bukan Islam? Inna Allah yang suruh daulatan adilah wa in kana kafirah wa la yansurullahu daulatan zalimah wa in kana mu'minah. Takkan orang macam ni boleh kibat dengan ISIS?
Allah Ta'ala tolong negara yang adil walaupun negara itu kafir sekalipun. Ayat clear kan? Takkan macam IC tengah gila awak itulah. Jadi tak clear, maksudnya kau tak baca buku, jangan dapatkan buku. Baca buku detail, cermat elok dulu. Anda tak ada masalah. Anda antara orang bersedia untuk dijemput, untuk bincang tentang idea ni. Masalah. Kita anda mahu terlibat dengan kajian. Iman research. Anda dijemput ada dalam badan ni untuk buat kajian tentang isu terorisme dan anda memang mengkaji khusus sebuah fikrah, pemikiran. Sebab pada anda semua perkara perlu diselesaikan terlebih dahulu. Baru kita boleh selesai dengan tindakan. Anda selalu cakap mana-mana. Kita Malaysia bertindak mesti ada 5 step. Pemikiran, perasaan, peristiwa, pemikiran, perasaan dan perolehan. Dia ada 5 step. Jalan-jalan kita tengok ni satu peristiwa. Otak kita akan bercakap baru datang perasaan. Datang perasaan baru ada tindakan. Tindakan baru ada implikasi baik ataupun buruk. Contoh, dalam jalan-jalan peristiwa kita nampak ular. Kita nampak ular tu satu peristiwa. Apa otak kita kata? Ular ni berbahaya. Bila otak kita kata berbahaya, perasaan kita takut. Bila takut, apa kita punya perbuatan? Bunuh ular tu lah. Ataupun lari tinggalkan ular tu. Apa implikasi? Selamat dipatuk oleh ular. Betul kan? Tapi pernah tak kita fikir otak manusia boleh ditukar?